Tadi saya suka bila doktor cakap pasal pesakit buah pinggang. Mostly orang akan buat dialisis. Tapi the best way adalah transplant lah. Yes. Kita pasal benda tu, mungkin bunyi tu agak, oh, kau derma buah pinggang, kau tukar buah pinggang. Stok buah pinggang kat Malaysia ni ada ke? Kau macam barang kau buat. Stok kau kata. Ada dua punca. Dan dia sama ada nombor satu, dia ada sama ada penderma masih hidup atau boleh dibagikan kepada penderma yang telah meninggal dunia. Okay? So ni konsep yang perlu dipaham. So penderma yang masih hidup ni macam kita lah. Orang yang hidup ni hanya boleh mendermakan 2 organ sahaja. 2 jenis organ, iaitu buah pinggang. Sebab kita ada 2 buah pinggang. Kita boleh hidup dengan sebiji buah pinggang. Tuhan punya power lah kan. So, ada organ yang kita boleh derma adalah sebahagian daripada hati, dan benda ni berlaku dalam kes kegagalan hati atau liver failure kan. Penderma yang telah meninggal dunia ni yang konsep yang penting yang mungkin you all pernah dengar lah, derma organ. Ini berlaku apabila orang tu telah meninggal dunia. And then bila kita cakap meninggal dunia ni, dia bukan mati tua atau mati denggi atau mati masuk hospital macam tu tau. Dia selalunya mati disebabkan kecederaan otak yang teruk lah. Mati otak ni dia ada kriteria ni yang doktor akan tentukan lah. Kalau dia mati secara normal, contoh mati sakit jantung ke, mati tua ke, boleh ke dia jadi penderma organ? Tak boleh. Otak dia memang dah out lah. Namanya komputer dah out. So dia memang tak boleh hidup. So that means kita boleh klasifikasikan dia sebagai telah meninggal dunia. Mati otak ni, jantung dia macam berdenyut lagi. So tapi dia dah diklasifikasikan sebagai mati otak, mati meninggal dunia. So, that means dari jantung, paru-paru, buah pinggang 2 biji kan kita yang kalau derma hidup, derma sebiji je kan. Boleh ambil hati, boleh ambil selaput mata lah, mata. Benarkah ada teori mengatakan bahawasanya perbezaan antara hospital kerajaan dengan swasta dia berbeza? Contoh, kalau kerajaan dia mungkin akan ada prosedur-prosedur yang agak susah. Listing. Waiting list. Tapi kalau swasta, doktor, siapa? Buah pinggang rosak? Sini saya ganti. Cepat je. RM100,000 kan? Benarkah doktor? Pemindahan organ ni atau pemindahan buah pinggang lah katakan ya. Hanya dilakukan di beberapa hospital je. Hospital kerajaan seperti HKL, Selayang, Universiti Melaya dengan UiTM lah menjalani transplant. Dan di swasta adalah beberapa hospital yang lain kan. Yang kat swasta ni dia hanya buat memang allowed lah. Dia buat yang penderma hidup je. That means anak dia ke bapa dia ke nak bagi ke ni kan, anak dia. Bila kita mengalami kegagalan buah pinggang, kita masuk dalam satu list nasional, list kebangsaan. So list dia memang ni lah, nak bagi tahu you all, sebab kadar transplant kita kat Malaysia ni rendah. 20,000 orang menunggu buah pinggang. So dia akan menunggu 10 hingga 15 tahun baru boleh dapat. So that's why you kena tolong kita increase awareness. Demand tinggi, supplier tak ada. So dia kata, tapi kadang-kadang orang dekat kita ni, tak kisah orang Malaysia ke dunia, dia takut sebab dia kata takut kalau dah derma satu lagi macam mana, cukup ke? Okay, so ini untuk yang penderma yang hidup lah Sebelum doktor nak membenarkan orang tu menderma, dia kena pastikan penderma tu sihat. So dia tak boleh penderma yang ada kencing manis, yang ada darah tinggi yang sangat teruk. Katakan dia derma pada umur 40 tahun kan, dia ada 30 hingga 40 tahun nak hidup kan. Kan tiba-tiba kan dia pula kegagalan buah pinggang. So itu adalah satu aspek yang penting lah. Apabila kita counselling, katakan mak dia nak bagi ke anak dia ke kan, atau sibling dia nak bagi ke adik-beradik dia kan. So kita kena pasti penderma, status penderma tu adalah sihat 100%. Doktor, yes, kalau kita bersetuju untuk menjadi salah seorang penderma lah, macam mana prosedur untuk kita mendaftarkan diri? Okay, good question. Thank you Mi. Itu yang saya nak probo tu. Okay, actually kalau you all buka ni, katakan ni kan My Sejahtera, actually dah ada lah. Dulu kena pergi ni lah, pergi ke website Derma Organ, you type je, boleh register situ. Tapi sekarang ni boleh pergi ke My Sejahtera, dia dah ada kat situ. Kalau tengok kat right up corner ni ada organ donor pledge. So kita tulis je lah. So kita register je sekejap je, 2 minit je. Okay. And then kita akan dapat satu kad macam ni tak. So ini adalah kad lah yang menyatakan you telah berikrar untuk menjadi penderma organ. Okay, so if anything happen to you, tu yang kita cakap tu, kalau you mengalami accident ke benda kan, and then so doktor akan tahu, of course, tapi kita akan minta izin kat family lah kan. Saya pernah terbaca ada family members yang tidak bersetuju. So itu macam mana pihak hospital nak deal tu? Exactly. So itu adalah soalan yang sangat baik. Ramai orang sebenarnya dah berikrar, tapi bila sampai hospital, bila berlaku keadaan tu memang
family members tak benarkan, dan memang kita kena akur and kita kena patuh lah, kita kena follow. So tapi kita kena tengok dari aspek sini, sebab orang tu baru kehilangan secara mengejut kan, selalu juga kan. Katakan dia kehilangan anak dia tiba accident, nombor satu pihak doktor kena pandai counselling lah kan. Bukan main cakap kita nak ambil organ ni macam tu. Tapi of course yes, banyak kekeliruan, sebab nanti dia orang tanya, adakah ia akan menyiksa mayat, katakan especially orang kita lah. Okay, especially daripada hukum agama semua okey ke tidak. So memang kita akan kena terangkan benda ni lah. But I just want to say, kalau benda tu kita decide nak ambil organ orang tu, kita akan buat dengan secara hormat. Okay, and then kita akan jahit balik. Dah kita ambil organ tu, that means organ dalaman dia, kita akan tutup balik. So memang selalunya tak adalah nampak cacat ke mayat tu kan. So kita akan pastikan everything is nicely dibuat dengan baik lah kan. Doktor ada sentuh tadi berkenaan dengan hukum kan. Betul. Kita nak tahu yang orang kata simple dan basicnya lah. Dah ada fatwa ke tentang pemindahan organ ni, dan hukum dari segi agama tu macam mana doktor? Wajib ke, harus ke? Memang you all boleh baca memang dia hukum dia lah harus lah, of course. But of course dia kena dia tak boleh menyebabkan kemudaratan kepada penderma, kena ada izin penderma, dia tak boleh ambil daripada kanak-kanak, orang gila. And then all these things memang senang cerita, banyak sangat dah ditulis oleh mufti-mufti, oleh ulama dalam internet. So please baca, sebab saya pun tak nak lapitan betul. ahli agama kan. But yang saya nak cakap, hukum dia harus. Maksudnya termasuk ke dalam golongan orang yang bukan Islam? Boleh tak kita menderma organ kepada orang bukan Islam, atau boleh tak kita ambil organ daripada orang bukan Islam? So benda tu sebenarnya dah dijawab banyak kali dalam internet, dan as I said, benda tu boleh lah mengikut prosedur dan juga SOP telah dijawab oleh baik mufti-mufti kita semua. Baik, penerima tu adalah wanita. Betul. Penderma adakah patut jantina yang sama? Dia boleh. Okey. Selalunya yang kita nak betul-betul matching adalah dari segi usia. Okay, so katakan orang tu accident, dia dah 60 ataupun 70 tahun, boleh lagi in certain situation. But kalau boleh kita nak matchingkan, selalu kita cari yang ni lah, kita ambil yang sama lah. Yes. Jantina okey je, cuma usia. Sebab buah pinggang orang yang 70 tahun tak sama dengan buah pinggang 40 tahun kan. Tapi yang layak untuk menderma umur berapa doktor? Start umur berapa? Okey, yang layak secara ni adalah 18 tahun ke hingga atas 60 tahun. Jadi atas 60 tak boleh. Atas 60 tu boleh nego-nego lagi, kata memang strictly tak boleh? Yes, tu tak. Itu kalau dia tengok juga. So kalau dia sihat, dia tak ada masalah kesihatan apa-apa, dia masih aktif, of course, and then kita akan buat ujian semua kan. Kalau nampak buah pinggang tu macam orang muda punya, maksudnya dia boleh confirm. Dia juga boleh menerima buah pinggang. Berhak ke seorang penerima tu tahu siapa pendermanya? So selalunya kita tak dedahkanlah identiti penderma tu, sebab yes, memang rakyat Malaysia ni memang dia rasa dia nak apa kan, dia nak balas balik budi baik, tapi kadang-kadang something else pula kan. So nanti jadi benda lain pula, nanti orang yang menderma tu minta benda lain pula, atau family yang menderma tu kan. So that's why kita amalkan konsep confidentiality lah. So memang kita memang tak boleh bagi tahu lah siapa yang mendermakan organ tu. Again, saya nak ucapkan terima kasih kepada Era kerana menjemput saya ini. So pertama kali saya ingin menyarankan rakyat di sana lah supaya peka terhadap isu pendermaan organ dan pemindahan organ ni, sebab ramai yang memerlukannya. Dan kalau boleh kita berikrarlah untuk menjadi penderma organ. So pergi ke website Derma Organ, okay. And then of course lah kita harus mendidik masyarakat kita tentang pendermaan organ ni. And then kalau kita berikrar, ni penting, kita kena bagi tahu family member kita yang kita telah berikrar. Okay, supaya tak jadilah benda yang kita bincangkan tadi kan. Okay. And then of course again nak remind everybody that at least 20,000 orang tengah menunggu pendermaan organ baru. And of course pendermaan organ ni merupakan satu perbuatan yang amat mulia lah. Sacrifice yang the best sacrifice lah. Boleh bayangkan kan. So
And of course kepada rakyat Malaysia, please jaga kesihatan, sebab you all tahu tak kita ni nombor 8 dalam dunia dari segi kegagalan buah pinggang. Bayangkan. Allah Akbar. Number 8 kan. So untuk kita orang doktor ni memang worrying lah kan. So please jaga kesihatan, amalkan gaya hidup yang sihat, makan pun secara betul-betul lah kan. So kita nak elakkan kencing manis, darah tinggi and everything lah So that's all I have to say lah. Baik.